Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama-sama dengan Ustaz pada hari ini, hari Rabu, bersama dengan 14 hari bulan 7 2021. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai tajwid ulangan untuk tingkatan 2. So sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada semua yang kekal hadir, kekal beri komitmen anda dalam mengisi atau menjawab atau menjalankan tugas-tugas guru-guru dalam tempoh kita ber-PDPR untuk sehingga hari inilah. So hari ini Ustaz dah pindah tempat. So ini adalah bilik mainan anak-anak Ustaz. So kalau nak tengok, ni ruang kerja dia. Tu penuh mainan-mainan tu. Tu rak buku dia warna biru kat bawah tu. Okey, so hari ini kita akan belajar ulangan untuk tajwid tingkatan 2 mengenai ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Okey, Ustaz kecilkan gambar-gambar Ustaz. Orang kan nak tengok gambar Ustaz pun kan. Orang mesti nak belajar. Okey. Kita teruskan. Okey, ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Okey. Kita dah belajar sebelum ni, ayat Makkiyah tu ada beberapa pandangan mengatakan itu ayat Makkiyah. Ayat Madaniyah pun ada beberapa pandangan untuk kita berpegang pada apakah sumber yang kita nak kan. So ayat Madaniyah pun sama, ada beberapa pandangan. So which is lastly kita pun pilih dengan berdasarkan ilmu, berdasarkan hujah-hujah dengan sumber-sumber yang terbaik. Okey, so inilah dia yang kita pilih bersama-sama hari tu kan. So ayat Makkiyah ni apa? Ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah walaupun bukan di Mekah. Clear? Kan kita dah kata, ada pandangan kata ayat Makkiyah ni diturunkan fokus kat Mekah. So macam mana yang ayat Makkiyah, ayat-ayat Quran yang diturunkan di luar Mekah? Waktu Nabi pergi bermusafir, waktu Nabi pergi berperang dan sebagainya, waktu Nabi keluar Mekah. Macam mana ayat itu kita nak kategorikan? Sebab ayat ada dua je, Makkiyah, Madaniyah. Tak ada pun bainahuma. Okey? So kita clearkan, kita tuntaskan hari ni. Sekali lagi kita pilih ayat Makkiyah ni, ayat Makkiyah itu ialah ayat yang diturunkan sebelum hijrah. So ayat Madaniyah tu apa dia? Ayat Madaniyah pula adalah selepas hijrah. Kalau kita tengok tarikh kat sini 14. So kita nak baca footnote macam mana? Footnote. Ni kan. Okey, kita tengok 14. So kita tengok bawah ni ada 14. Selama 12 tahun 5 bulan 13 hari, bermula 17 Ramadan ketika Rasulullah berumur 40 tahun. Waktu Nabi Muhammad menjadi nabi lah umur ni kan. Hingga awal bulan Rabiul Awal ketika Rasulullah berumur 54 tahun. Okey. So lebih kurang dalam umurnya dalam 13 tahun. Ayat Makkiyah itu diturunkan. Ayat Madaniyah pula 16. So kita cari 16. Okey, ni 16. Selama 9 tahun 9 bulan 9 hari, bermula awal Rabiul Awal ketika Rasulullah berumur 54 tahun, hingga 9 Zulhijjah ketika Rasulullah wafat berumur 63 tahun. Nabi wafat umur 63 tahun. So kalau kita kira 40 tahun Nabi jadi Rasul, hingga 63 tahun. So 23 tahun je Rasulullah hidup dalam keadaan dia menjadi Nabi. Okay, so Al-Quran diturunkan sepanjang 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Sebab itu juga kita namakan ayat Makkiyah itu sebagai ayat yang berada di Mekah selama 13 tahun. Clear? So berapa banyak bilangan Al-Makkiyah, iaitu surah Al-Makkiyah? 86, Madaniyah 28. 8 tu crossing, 6 tambah 2 8. 8 8 2 6 8. Mind blown. 86 24. 28. 86 28. 8 crossing. 6 tambah 2 8 putar balik. Oh, mind blown. Okey. Okey, mari kita tengok. So mestilah ada tanda-tanda dia. Ada tanda-tanda membuktikan, tanda-tanda yang akan menunjukkan bahawasanya itu adalah ayat Madaniyah dan ayat Makkiyah. So kita tengok dulu apakah tanda-tanda ayat Makkiyah.
Okey, tanda-tanda ayat makiyah iaitu surah yang mengandungi lafaz kalla. Kalla. Okey, yang kedua mengandungi ayat sajadah, surah sajadah. Okey, ada berapa lagi? Ada 7 kan? Dimulai dengan ya ayyuhan nas. Apa ayuhan nas apa? Ayuhan nas, ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Apa banyak suruh perintahkan untuk kita apa? Menyembah Allah, untuk kita fokus kepada Allah, okey, kepada nak mengajak manusia kepada Allah. Okey, dimulai dengan huruf hijaiyah kecuali surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Al-Baqarah alif lam mim. Tapi bukan masuk dalam surah makiyah. Contoh surah makiyah lain adalah surah Nun. Nun wal qalami wama yasturun. Sekejap. Okey, kita kembali. Minta maaf, anak ustaz nak masuk. Dengan isteri. Okey, contoh lain ya ayuhan nas qad ja'akum rasul bil haq, maksudnya datang wahai manusia, telah datang kepada kamu rasul yang memberikan kebenaran. Cerita pasal kebenaran Rasulullah dan sebagainya. Okey, manakala untuk seterusnya nombor tadi kita huruf hijaiyah kan, surah Nun surah Nun pula, surah Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun, surah Luqman, alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Okey. Nombor 5, setiap surah yang mengandungi kisah-kisah Nabi dan Rasul kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang keenam, kebanyakan surahnya mufassal. Kita dah tahu surah mufassal tu surah yang ke bawah yang banyak-banyak tu kan. Yang mana surah mufassal ni ayatnya pendek-pendek, berlawanan dengan surah Al-Baqarah dan Ali Imran, panjang. Okey, manakala yang ketujuh, tiap-tiap surah yang mengandungi cerita Nabi Adam dan Iblis kecuali surah Al-Baqarah. Mengandungi ayat-ayat pendek. Surah apa? Surah Al-Ikhlas, surah An-Nas kan. Menjelaskan soal-soal akidah dan akhlak. Apakah dia? Contohnya surah Al-Kafirun, akidah. Terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrikin dan menerangkan kesalahan kepercayaan dan amalan mereka. Tabbat siada abi lahabin wa tab. Okey. Terdapat banyak lafaz qasam. Qasam ni sumpah. Contoh wal asr. Sumpah kan. Okey. Al-Haqqah. Contoh. Kita dah tahu tentang ayat makiyah, ada 11. So, kita dapat agak sikit berlawanan itu adalah surah ayat madaniyah. Apakah itu ayat-ayat madaniyah? Dia punya ciri-ciri dia yang pertama adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Banyaklah kan. Tapi banyak lagi ya ayyuhallazina ya ayyuhan nas. Mengandungi keizinan atau perintah untuk berperang. Menerangkan hukum-hukum syariat. Mengenai orang-orang munafik. Orang munafik banyak dalam surah Al-Baqarah kan. Membantah kepercayaan dan amalan ahli kitab. Mengandungi ayat-ayat yang panjang. Itu dia 6 ciri-ciri yang tergandung di dalam ayat-ayat madaniyah. Okey, apakah faedah-faedahnya? Dalam faedahnya dapat membezakan nasakh dan mansukh. Ayat mana yang dah tak digunakan, ayat mana yang dah tak terpakai kan.
dapat mengetahui sejarah perundangan dan disyariatkan secara beransur-ansur. Yang ketiga last sekali, dapat mempercayai keaslian Al-Quran dan terpelihara daripada berubah. Okey. No. Al-Baqarah, Al-Baqarah Madaniyah, Ali Imran Madaniyah. Okey. Jelas kan? Sebab tu dia kata banyak-banyak isi tak kecuali Al-Baqarah, kecuali Ali Imran. Okey. Itu saja daripada Ustaz. Untuk kelas hari ini, macam biasa, jika dah jelas, dah faham, tulis nama kamu di ruangan komen di bawah. Belanja Ustaz like, belanja Ustaz subscribe. Kalau ada masalah untuk tak faham ataupun tak jelas ataupun apa-apa masalah tentang kehidupan, boleh mesej Ustaz. Ustaz free insyaAllah untuk tolong kamu dan rakan-rakan yang lain. Kalau kamu malu, kamu boleh beritahu, Ustaz, kawan saya sekian-sekian, Faiz asyik makan je banyak kat rumah. Macam mana